Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini ya, dengan siri yang ke-72, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan hanya Allah, iaitu yang berhak menerima segala puji-pujian. Dan juga kita bermohon semoga selawat dan salam itu terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda, juga para sahabat yang mengikuti baginda hingga ke hari kiamat ya. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat setelah kita dianugerahkan Allah dengan nikmat Islam dan iman, dan yang tidak jauh pentingnya adalah nikmat kita mengenali sunnah dan dapat beramal dengannya, insya-Allah ya. Hari ini mari kita fikir-fikirkan, renung-renungkan, muhasabah diri sendiri. Apakah keadaan kita, terutamanya dari segi tingkatan iman, tingkatan amal kita ya, setelah kita menjalani bulan Ramadan sepanjang 30 hari, kemudian diikuti pula dengan bulan Syawal sepanjang 30 hari lagi, dan hari ini merupakan hari terakhir dalam bulan Syawal ya, iaitu 30 Syawal pada hari ini. Tahniah dan alhamdulillah kepada sahabat seiman di luar sana, yang mana sesiapa yang telah pun berjaya ya melakukan setelah puasa di bulan Ramadan diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Semoga Allah menerima segala amal ibadat kita ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa apabila kita berada di dalam bulan Ramadan itu dengan aura bulan Ramadannya sendiri, dengan pemahaman kita tentang kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan dan apakah fadilat-fadilat serta ganjaran yang kita perolehi dalam kita beramal ibadat di dalam bulan Ramadan itu, apatah lagi kita memang mengimani bahawa pada saat itu di dalam bulan Ramadan terbelenggunya syaitan-syaitan ya, yang mungkin menjadi pemacu kepada kita selama ini untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi akhirnya kita beranggapan bahawa selama kita di dalam bulan Ramadan itu manusia ini dijauhi oleh godaan syaitan ya. Tetapi apabila berakhirnya Ramadan, kita rasa apa yang telah kita buat sepanjang bulan Ramadan itu seolahnya telah mencukupi, boleh cover lah, boleh cover apa yang kita lakukan amalan di luar bulan Ramadan ya. Sebenarnya itu tidak sebegitu ya. Sepatutnya kita kena memahami dan mengetahui bahawa bulan Ramadan itu adalah bulan bonus yang Allah sediakan kepada kita umat Islam. Dan alhamdulillah sekiranya kita telah mengambil, memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, yang mana kita tahu bahawa syaitan-syaitan terbelenggu, dan insya-Allah kita lebih, kata orang tu, bermotivasi ya untuk beramal dengan sedaya upaya kita. Tetapi di luar Ramadan ini kita juga mengimani bahawa syaitan-syaitan sudah mula kembali berlari di dalam urat nadi ulat darah kita sekalipun syaitan itu ya. Tetapi hendaklah kita sepatutnya setelah kita berjaya menjalani sebulan, kalau kita boleh anggap sebagai kursus untuk kita membersihkan hati nurani jiwa kita dan sebagainya, diikuti pula dengan 30 hari lagi bulan Syawal, yang di mana di dalamnya ada kita disunahkan juga, di-offer dengan pahala yang besar dengan melengkapi 6 hari berpuasa sunnah di bulan Syawal. Maka sesiapa yang telah menggenapkan 30 hari berpuasa di bulan Ramadan dahulu akan dijanjikan oleh Allah dengan fadilat seolah-olahnya kita berpuasa selama setahun penuh ya. Jadi saya kira dengan kita baru saja lepas menjalani kursus-kursus untuk apa kata orang, pembersihan hati jiwa kita, dapatlah kita insya-Allah meningkatkan iman dan meningkatkan amal-amal soleh kita di sisi Allah, sekalipun kita tahu bahawa kita memang tidak lepas daripada ujian ataupun godaan syaitan ya.
Semoga kita sentiasa terlindung, dilindungi Allah daripada segala tipu daya, tipu muslihat syaitan itu, dengan memperbanyakkanlah berdoa kepada Allah. Semoga Allah sentiasa memberi petunjuk dan hidayah kepada kita, insya-Allah, ya. Maka hendaklah kita ketahui bahawa sebenarnya amal soleh, amal seseorang hamba itu tidaklah bermusim, dan kita tidak seharusnya pun melakukan amal ibadat itu mengikut musim sahaja, ya. Sebaliknya, setiap amal soleh yang dituntut ke atas kita hendaklah kita lakukan pada setiap saat dan masanya, tidak hanya mengikuti bulan-bulan tertentu sahaja, ya. Yang mana telah berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekh mengatakan bahawa amalan-amalan itu tidaklah sepatutnya berakhir dengan berakhirnya musimnya. Maknanya kalau habis Ramadan, habis Syawal, dah habislah kita, dah cukup dah, kita dah habis dah berpuasa-puasa sunat kita, ya. Dah setakat itu sahaja, ya. Tidak begitu. Sepatutnya semua amalan-amalan itu berakhir dengan berakhirnya ajal kita, ya. Dan sebagaimana juga dikatakan oleh salah seorang daripada ulama salaf ini, mengatakan bahawa dengan beramal di bulan Ramadan saja dan meninggalkan amalan yang lain di bulan-bulan yang lain, itu menandakan tanda keburukan bagi seseorang, ya. Bahkan itu boleh menjadi tanda bahawa amalannya tidak berhasil, di bulan Ramadan dahulu. Sekiranya bulan Ramadan itu sendiri akhirnya menggagalkan dia menjadi seorang yang jauh lebih baik setelah dia menjalani latihan di dalam bulan Ramadan itu, ya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh bahawa ianya menjadi sesuatu yang buruk bagi sesuatu kaum itu sekiranya mereka tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan sahaja, ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan kebiasaan berpuasa setelah puasa Ramadan adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Kerana sesungguhnya jika Allah menerima amalan seorang hamba, maka dia akan memberikan taufik untuk beramal setelahnya, ya. Jadi kita haruslah faham bahawa sekiranya Allah memudahkan kita untuk kita walaupun dah selesai habis Ramadan, habis puasa sunnah 6 hari bulan Syawal ini, ya, sekiranya kita dapat terus lagi, ya, beramal dengan puasa-puasa sunnah yang lain seperti puasa Isnin Khamis, puasa hari-hari putih, ya, selama 3 hari di setiap satu bulan itu, puasa di bulan Muharram, puasa hari Arafah dan lain-lainnya. Dan yang paling baik sekiranya kita mampu melakukan puasa Nabi Daud, ya, iaitu puasa sehari dan berbuka sehari, ya, di selang sehari. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahawa puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, ya. Sekiranya kita mampu, maka itu adalah yang terbaik untuk kita lakukan. Dan sentiasalah memajukan diri, sentiasa kita berazam untuk sentiasa melakukan apa yang jauh lebih baik di dalam terutamanya agama kita. Kerana sepatutnya kita melakukan hari ini lebih baik dari semalam dan esok lebih baik daripada hari ini, ya. Di mana Allah berfirman, ya, di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-11, firman-Nya, sesungguhnya Allah mengatakan, sesungguhnya iaitu di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah pada satu sisi sahaja. Maknanya seperti itulah, ya, memilih-milih di dalam musim-musim tertentu atau bulan-bulan yang tertentu sahaja, ya. Tidakkah kita sepatutnya merasa bimbang sekiranya kita termasuk dalam golongan yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, ya, yang mana kita hanya beramal dan beribadah contohnya di dalam bulan Ramadan sahaja, ya. Apalagi antara manusia ada yang ada niat, iaitu dia hanya meninggalkan maksiat tu hanya di dalam bulan Ramadan sahaja.
ya. Semoga kita, terlindunglah daripada, memiliki niat-niat yang buruk sebegini ya. Sebagaimana kata, Ka'ab bin Malik rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan berniat dalam dirinya bahawa jika telah berlalu Ramadan, maka dia akan bermaksiat kepada Rabbnya, maka puasanya tertolak ya. Ini apa yang dikatakan oleh imam ya. Jadi hendaklah kita, sentiasa sepatutnya menjadikan Ramadan itu sebagai, batu loncatan untuk kita lebih bersemangat lagi untuk meraih berbagai-bagai lagi pahala-pahala melalui amal-amal soleh yang akan kita kerjakan seterusnya, sehingga kita, dapat merasakan kemanisan iman itu, kemanisan beramal dengan segala amal-amal soleh pada setiap ketika dan masa tanpa kita dibelenggu dengan sesuatu musim ataupun bulan-bulan tertentu sahaja ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh ibadah kita, terutama di dalam bulan Ramadan yang lepas, disusuli pula dengan bulan Syawal, 6 bulan puasa sunnah di bulan Syawal, dan seterusnya kita melakukan segala puasa-puasa sunnah yang lain ya, sebagai kita tidak stop pada puasa-puasa itu hanya pada bulan Ramadan dan 6 Syawal, 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal sahaja. Semoga ianya akan terus kita lakukan, menjadi sebati dengan dalam diri kita ya, tidak meninggalkan amalan berpuasa, kerana ibadah berpuasa ini merupakan suatu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, yang mana Allah mengatakan hanya Allah sahaja yang akan memberikan berapakah ganjaran, yang tidak terikat kepada ganjaran sama ada 10 ataupun sehingga 700 ganjaran lipat pahala yang Allah berikan, tetapi Allah menjanjikan yang terbaik dan tidaklah ada yang lebih baik di sisi Allah ganjarannya melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang mana di dalam hadis yang lain juga baginda menyatakan kegembiraan bagi orang yang berpuasa itu terdapat pada dua keadaan. Pertama adalah sewaktu dia berbuka puasa, tentu saja dia bergembira menghadapi juadah-juadah bukaan puasanya, dan yang jauh lebih penting, dia akan bergembira sewaktu dia berjumpa dengan Tuhannya ya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah terus memberikan kita taufik dan hidayahnya. Semoga kita terus dapat melakukan segala amal-amal soleh meskipun di luar bulan Ramadan, dan berakhirnya dengan Syawal pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.